Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Kalau Yang Berhormat Menteri dapat berikan garis masa berkenaan pelaksanaan SOP baru ini, dia akan banyak membantu. Cuma soalan tambahan saya dari situ, pada minggu lepas Yang Berhormat Timbalan Menteri Kesihatan ada menjawab bahawa sebab utama rang undang-undang GEG ditolak adalah kerana faktor pelobi yang sampai masuk ke dalam parlimen. Cuma jawapan rasmi kerajaan berbeza. Jawapan rasmi kerajaan adalah kerana ia bertindih dengan perlembagaan negara. So mana satu yang betul, Yang Berhormat Menteri? Adakah ia kerana faktor pelobi atau adalah kerana faktor undang-undang? Ini perlu diperjelaskan. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Muar, terima kasih timbalan yang dipertua. Dari sudut senggang waktu ataupun timeline-nya itu, tidak dapat saya sebutkan secara lebih tepat, tetapi saya sangat sedar dan sangat insaf bahawa ya, mereka yang bertanggungjawab sedang melakukan atau memberikan melibatkan ya, benchmarking daripada negara-negara seperti Australia, New Zealand dan yang lain-lain supaya kita dapat the best practice ya dalam peraturan. Mengubah undang-undang itu, akta itu satu cabaran, tetapi menurunkan dan menetapkan peraturan-peraturan itu lebih lagi, as they said, the devil is in the detail, dengan izin ya, lebih lagi mencabar. Jadi itulah kita memerlukan sedikit waktu. Saya kalau boleh, I want it done yesterday, tapi tidak wajar dilakukan begitu kerana kita sedang meneliti perkara ini Yang Berhormat Muar ya. Baik, terkait dengan persoalan perkara yang disebutkan tadi, ya kalau boleh, saya baru menyebutkan ini, kuat kuasa akta rokok dan peraturan rokok ini, walaupun disebutkan di sini begitu, saya mengharapkan ia akan dapat dilaksanakan Jun 2024 ya. Baru ini pun kita tarik sikit tarikh itu, tapi kali ini insya-Allah dengan berkat Ramadan ini ya kita usahakan, dan saya tahu ya pimpinan yang tanggungjawab, the team is working very hard to get to the deadline of June 2024 dengan izin Jun 2024 ya. Nah, ini telah menjadi isu yang kedua, telah menjadi satu kontroversi ya. Saya awal lagi, walaupun saya tidak membuat apa-apa kenyataan atas perkara ini, saya mahu memerhatikan perkara ini dahulu, dan pagi tadi dalam ucapan saya di perhimpunan bulanan telah saya memberikan penjelasan atas perkara ini. Ya, perkara ini ada beberapa isu yang kalau saya diizinkan membuat penjelasan, saya tahu masa tidak begitu mewah untuk saya membuat penjelasan detail ya. Apapun boleh saya rangkumkan semuanya. Melihat kepada handset ya, dan mendapat penjelasan daripada Timbalan Menteri, saya mendapati bahawa walaupun YB Kapar menyebutkan tentang hal yang terkait dengan industri dan pelobi, jawapan yang diberikan, ini jujurnya ya, jawapan yang diberikan oleh Timbalan Menteri KKM adalah menyebutkan antara lainnya bahawa memang wujud industri dan pelobi datang untuk membuat engagement dengan ahli-ahli parlimen. Itu adalah saya kira wajar dilakukan oleh mana-mana demokrasi yang matang, yang civil ya. Jadi tidak ada kesalahannya di situ. Sesiapa pun yang punya kepentingan, stakeholder yang bona fide, mereka punya hak untuk datang bertemu siapa pun sebagai ahli parlimen dan wakil rakyat. Namun persoalan yang dibangkitkan, dan saya kira adalah satu yang agak tidak wajar, adalah melanjutkan pengaruh itu yang dikatakan sudah industri dan juga pelobi mempengaruhi kerajaan dan juga kabinet. Itu saya kira adalah salah. Salah pada fakta dan salah kepada pengucapan yang dibuat oleh Timbalan Menteri kerana saya semak perkara itu. Dan pagi tadi saya membuat penjelasan agak regrettable, dengan izin agak malang, ia telah begitu diangkat oleh Kod Blue dan juga rakan ya mantan Menteri Kesihatan ya. Ya, kita tahu beliau dia menyebutkan dengan istilah cowardly and irresponsible. Saya sangat terkesan akan perkara itu kerana apabila berucap ketika itu saya berada pada kedudukan backbencher, dan 2 hari kemudiannya saya mempertahankan atau membentang RU 852 ini di Dewan Negara, memperjelaskan kedudukan kerajaan ya. Walaupun saya kata kita tidak dapat semua, tetapi saya minta supaya disokong kerana
Kalau tidak dapat semua, jangan tinggal semua. Jadi ya, kita mahukan GEG itu. Namun perkara yang menjadi kuncinya adalah ketika dibangkitkan oleh Kamar Peguam Negara AG Chambers dengan izin bahawa persoalan konstitusionaliti ataupun isu perlembagaan itu telah menjadi besar. Itulah sebabnya kerajaan mengambil sikap untuk tidak membawa GEG bersekali dalam Akta 852. Hanya itu, dan tidak ada kena-mengena dengan pelobi, dengan tidak ada kena-mengena dengan apapun yang dianggap dan ditanggap di persepsi di luar sana. Dan kenyataan itu dibuat oleh Timbalan Menteri KKM ketika membuat jawapan itu. Jadi saya tidak mahu memanjangkan isu ini. Saya harap Kod Blue dan juga sahabat saya, mantan Menteri Kesihatan, Tuan KJ, Kari Jamaluddin akan dapat memperbetulkan hal ini. Ya, saya bersedia untuk mengadakan sikit diskusi dan juga lanjutan untuk kita memurnikan dan mengharmonikan isu ini. Ya, saya stand to be corrected. Dengan izin, ya, saya mengambil sikap itu dan telah pun saya katakan ketetapan itu dibuat bukan kerana pelobi industri dan juga mana-mana pihak. Ia adalah terkait dengan teguran dan perkara yang pendirian yang dibuat oleh Kamar Peguam Negara. Itu kedudukannya, Datuk Timbalan Yang di-Pertua. Terima kasih, Bapak Ibu semua. Terima kasih, Yang Berhormat Menteri.